Assalamualaikum. Dalam ajarannya ada harapan, dalam tegurannya ada doa, dalam marahnya ada sayang, dalam diamnya ada kebijaksanaan, dalam tangannya ada sasiah terbina. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada anda dan sedang menyaksikan teras di Didik TV KPM. Apa khabar kepada anda semua ini? Saya doakan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera, ceria-ceria selalu walaupun di hujung minggu, tetapi tidak menjadi halangan untuk kita terus nak belajar dan juga mengulang kaji pelajaran kita. Baik, hari ini kita nak belajar sama-sama subjek sains dan juga fizik, dan topik yang kita nak memberi tumpuan adalah daya dan juga gerakan. Tapi siapa yang nak bersama dengan kita? Kan cikgu yang mana satu? Tak kenal maka tak cinta. Jadi jom sama-sama kita nak lihat profil guru yang telah pun disediakan. Itu dia, kita bersama dengan Cikgu Arma Muhammad Yusof, merupakan guru akademik SMK Damansara Damai 1. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu? Sihat. Di hujung minggu pun terima kasih Cikgu sudi bersama dengan kita pada pagi ini nak bersama-sama belajar dan juga mengulang kaji sains dan juga fizik untuk topik daya dan juga gerakan. Tapi sebelum tu Cikgu, suka kita nak wawarkan kepada anda semua yang menonton yang mana tema untuk sambutan Hari Guru pada tahun ini adalah berguru demi ilmu, bina generasi baru. Saya sangat suka tema dan juga tagline hashtag terima kasih Cikgu. Itu dia yang mana memberi maksud ataupun mesej yang sangat jelas dan juga padat kepada guru-guru ataupun kepada pelajar-pelajar juga yang mana nak bina generasi baru yang lebih baik kan untuk masa akan datang. Baik Cikgu, kita tak berdua Cikgu. Betul-betul. Kan kita tak berdua sebab kita akan ada juga adik-adik pelajar daripada SMK Damansara Damai 1 yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Kita nak welcome adik-adik kita ke studio bersama-sama dengan kita untuk subjek sains dan juga fizik. Di manakah mereka? Adakah mereka sedang bersiap-siap? Maklumlah Cikgu, hujung minggu. Kan? Hujung minggu ni kita nak belajar. Tapi sebelum tu saya nak tanya juga Cikgu, berkenaan dengan sains dan juga fizik, adakah untuk mendengar rendah memang digabungkan untuk kedua-duanya, sains dan juga fizik? Okey, untuk KSSM, untuk sains ni dia macam membawa ke arah fizik sebagai persediaan untuk murid-murid mengambil bidang fizik nanti. Jadi persediaan awal untuk mereka lah supaya mereka nanti tak kata takut nak ambil fizik kan. Itu pendedahan awal lah sebelum mula nak memilih. Baik, kita dah ada adik-adik kita, rakan-rakan kita di Google Meet. Assalamualaikum, apa khabar semua? Say hi sikit. Boleh unmute. Hai, Assalamualaikum. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia, ceria-ceria pagi ni. Alright, sebelum kita berkenal-kenalan dengan pelajar-pelajar kita ataupun murid-murid kita pada pagi ini Cikgu, seperti biasa kita nak kena sentiasa menjaga SOP, membudayakan norma baharu walau di mana pun kita berada, yang mana kena jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter macam saya dan Cikgu lakukan pada hari ini. Kita menjaga penjarakan fizikal, kemudian kita memakai pelitup muka Cikgu. Kan diwajibkan kepada kita untuk sama-sama pakai pelitup muka bila mana berada di tempat awam dan juga kerap sanitasi tangan. Baik Cikgu, jom kita nak sanitasi tangan dulu. Kita mulakan dengan Cikgu dululah. Okey. Silakan Cikgu. Itu dia, sentiasa basuh tangan dengan air dan sabun ataupun gunakan hand sanitizer. Okey, saya pula. Itu dia. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Ini peranan kita semua sama-sama. Baik, kita dah sanitize tangan kita Cikgu. Kita boleh buka pelitup muka. Itu dia. So kepada anda mungkin kalau ada kes, boleh masukkan dalam kes macam Cikgu kita akan boleh masukkan pelitup muka dalam kes yang disediakan. Kalau tak ada, boleh masukkan saja dalam
poket ataupun saku masing-masing. Ingat, jangan buang merata-rata sebab face mask yang telah pun kita gunakan terdapat kuman-kuman. So tak elok kalau kita buang merata-rata. Buang pada tempat yang betul dalam tong sampah. Jangan ulang pakai 3, 4, 5 kali kan. Punya nak jimat, kita pakai hari ni simpan, esok pakai lagi, lusa pakai lagi, tak boleh. Cukup pakai sekali sehari. Okey, baik cikgu, kita nak berkenal-kenalan dengan pelajar-pelajar kita daripada SMK Damansara Damai 1, boleh ke? Kalau kita mulakan dengan Seriman, boleh ke Seriman? Boleh cikgu. Silakan. Nama Syatra, nama saya Seriman Anaki Mandawanan. Saya dari kelas 2 Arif. Oh, kelas 2 Arif. Hai Seriman. Okey, kita teruskan dengan pelajar yang seterusnya, Bashirah. Assalamualaikum, nama saya Bashirah binti Muhammad Akhtar, saya dari kelas 2 KE. Oh, 2K KAA, kelas aliran agama. Oh, okey, 2 KAA. Baik. Itu dia Bashirah. Kalau dengar Bashirah ni teringat Datuk Seri Siti Nurhaliza punya lagu kan. Okey, baik. Kita teruskan dengan adik putri. Silakan adik putri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Waalaikumsalam. Putri Aniza daripada kelas 2 Arif. 2 Arif. Okey. Seterusnya adik Isma. Silakan adik Isma. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ismail bin Muhammad. Saya daripada 2 Dinamik. Dinamik. 2 Dinamik. Wow, dahsyat-dahsyat nama kelas Okey, seterusnya adik Hadif. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dari kelas 2 Dinamik. 2 Dinamik juga adik Hadif. Baik, the last one. The one and only. Sarah, silakan Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Ibrahim dari kelas 2 Fika. Okey, baik. Semua dah ready ke? Nak mulakan kelas kita pada pagi ni? Kalau dah ready, cuba angkat thumbs up sikit. Itu dia, semua dah ready, semua dah tak sabar nak belajar sama-sama dan juga mengulang kaji untuk subjek sains dan fizik. Untuk topik kita hari ini, daya dan juga gerakan. Baik cikgu, jom, saya pun tak sabar cikgu. Saya selaku ketua kelas pagi ni cikgu. Okey, so saya serahkan pada cikgu. Silakan cikgu. Okey. So, hari ini kita belajar daya dan gerakan. Tapi sebelum tu, apa kata kita tengok video dahulu. Alright, jom. Okay. Itu dia cikgu. Okey, so Azhar, Ya. daripada apa yang ditunjukkan dalam video tadi, boleh tak Azhar bagi tahu sikit apa yang Azhar nampak dekat video tu? Saya nampak adalah macam-macam aktiviti. Kemudian aktiviti-aktiviti itu dilakukan menggunakan daya dan juga gerakan lah. Betul. Dalam banyak-banyak aktiviti itu paling saya suka sekali naik buaian tadi cikgu. Naik buaian. Ya, betul. Okey, so aktiviti tadi sebenarnya dia menunjukkan tentang kesan-kesan daya. Okey, daya ni sebenarnya adalah tarikan, okey, ataupun tolakan ke atas sesuatu objek. So dalam kehidupan harian kita ni banyaklah kita menggunakan daya. Contoh dia, kita nak buka pintu, kita kena tarik pintu. Macam tu, boleh? Okey, so daya ni tapi kita tak nampak. Betul. Cuma kita boleh tahu dia wujud bila kita tengok pada kesan-kesan dia. Okey, macam tadi kita tengok daya boleh ubah kedudukan, boleh ubah kelajuan dan juga boleh ubah bentuk. So hari ini kita nak tengok beberapa jenis daya dengan melakukan beberapa aktiviti. So kita teruskan dengan aktiviti yang pertama, boleh tak Azhar? Boleh cikgu, saya sangat suka aktiviti-aktiviti ni. Okey, so aktiviti kita simple sahaja. Yang pertama, cikgu nak minta tolong Azhar untuk ambil bongkah kayu. Okey, this one. Dan kemudian letakkan di atas kertas A4, gerakkan sahaja ataupun tolak sahaja ke hadapan. Okey, baik. Saya tolak macam ni cikgu Ya, tolak sahaja. Okey. Okey, sekarang pindahkan kepada kertas pasir Okey, dan baik. ulang lagi langkah yang sama. Alright, baik. Bismillah.
Okey. Okey, so ada rasa perbezaan tak? Ada, cikgu. Yang mana lagi susah kita nak tolak? Yang berada di atas kertas pasir, cikgu. Yang berada di atas kertas pasti. Kenapa? Kenapa agaknya? Saya rasa sebab permukaannya tidak orang kata apa sedikit kasar berbanding betul. F4 putih ni. Permukaan dia yang kasar. Okey. So kerana wujudnya daya geseran. Daya geseran ni adalah daya yang menentang pergerakan objek. Okey, so contohnya tadi kita tolak bongkah kayu tu ke hadapan. Okey, kita tolak bongkah kayu ke hadapan, maka dia bergerak arah dia ke hadapan. Okey, arah dia bergerak ke hadapan. Tetapi sekarang wujud lagi satu daya yang kita namakan daya geseran, di mana daya geseran menentang pergerakan tersebut. Jadi dia bergantung kepada permukaan. Kalau permukaan tu licin, daya geseran dia rendah. Tapi kalau permukaan itu kasar, daya geseran dia tinggi. Okey, sebab itulah contoh macam tapak kasut kita. Tapak kasut kita diperbuat daripada apa, Azhar? Daripada getah, cikgu. Daripada getah. Dan juga tapak kasut kita ada bunga-bunga kan. So untuk apa? Untuk kita tambahkan daya geseran supaya mudah untuk kita berjalan. Mudah untuk kita berjalan dan kita tak tergelincir. So itu adalah adakah function yang sama juga kepada tayar kereta, cikgu? Ya, betul. Function yang sama untuk tayar kereta. Tetapi kelemahan untuk daya geseran kat situ jugalah. Lama-lama tayar kereta kita boleh jadi botak. Haus. Boleh jadi botak. Betul kan? Ya, betul, cikgu. Okey, cikgu. Okey. So untuk daya geseran ni kita boleh aplikasikan dia dalam banyaklah untuk kehidupan harian kita ni. Okey. Ada lagi tak contoh yang Azhar boleh fikir tentang daya geseran? Okey, kalau dari sudut daya geseran, yang paling simple lah, yang paling simple. Yang paling simple je. Saya kena fikirlah, cikgu, apa Alamak, saya tiba-tiba tak ingatlah, cikgu. Cuba tengok apa yang cikgu dah buat. Cikgu dah tunjuk. Cikgu dah bagi gosok tangan, cikgu. Ya, kita Alamak, gosok lambatnya tangan saya hari kita. Okey, dia senang je. Apabila dua permukaan bersentuhan, okey, maka akan ada daya geseran. Itu daya dia. geseran ni sangat pentinglah dalam kehidupan kita. Itu dia. Okey, so selain itu daya geseran juga boleh menghasilkan cas elektrostatik. Okay. Itu dia. Ini untuk pertama ni kita dapat belajar berkenaan dengan daya geseran, cikgu. Betul, daya geseran. Untuk topik daya dan juga gerakan ni, saya cukup tertarik dengan apa yang cikgu sebut tadi. Bila sebut pasal daya dan gerakan ni, dia adalah perkara yang ataupun aktiviti yang kita lakukan, sama ada tarik ataupun kita tolak, cikgu. Ya, tolak dia. Okey, itu dia. Saya dah dapat satu ilmu baru pagi ni. Adik-adik semua masih okey lagi ke? So masih ons ke tak ons? Semua masih ons masih ons lagi. Baik. Alright, cikgu. Sebelum kita masuk ke aktiviti yang seterusnya, sebab saya nampak banyak benda-benda ataupun bahan-bahan dekat atas meja kita ni, saya rasa mungkin lebih banyak aktiviti yang kita nak lakukan. Tapi sebelum tu kita nak bagi ruang dan peluang kepada penonton di rumah untuk ready dulu. Kan ada yang mungkin tengah dah buat bongkah tadi dekat rumah tu, kemas dulu. Kita nak mula aktiviti yang seterusnya kejap lagi. Terus setia bersama dengan kami di Teras Didik TV KPM kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, tadi kita dah belajar bersama dengan Cikgu Arman Muhammad Yusof berkenaan dengan daya ni, yang mana membawa maksud tarik ataupun tolak, dan juga kita belajar berkenaan dengan daya geseran. Kalau perasan tadi, cikgu, lebah pun ada daya geseran juga betul. yang mana menghasilkan elektrostatik. Agaknya dia bergeser dengan apa tu, Azhar?
Sebab dia terbang kan. Dia berkisar Alamak. dengan apa? Dia berkisar dengan angin. udara. Dengan betul. udara. Okey, nasib baik betul. Terima kasih. Baik cikgu, alhamdulillah. Kita masih lagi bersama dengan pelajar-pelajar kita. Semua masih okey lagi ya? Kalau okey cuba angkat thumbs up sikit. Alright, semua masih on. Baik cikgu, kita nak teruskan dengan aktiviti kita yang seterusnya. Silakan cikgu. Okey. So untuk aktiviti yang seterusnya ni kita nak tengok daya yang seterusnya pula. Yap. Jadi cikgu nak minta tolong Azhar untuk Boleh, ambil cikgu. bola yang ada di hadapan Azhar. Okey. Bola tu lambungkan ke atas dan Okey. kemudian tangkap semula. Okey, saya lambung ke atas cikgu. Lambung ke atas. Okey. Okey. So Azhar, bila kita lambung ke atas tadi, apa yang Azhar perhatikan pada bola tersebut? Dia terbang ke atas. Okey, kemudian Dia turun balik ke bawah. kenapa dia turun balik ke bawah? Kenapa dia tak ada- naik je ke atas kan? Mungkin sebab ada daya tolakan cikgu. Ada daya tolakan. Betul ke, cikgu? Okey. Okey, sebenarnya disebabkan oleh wujudnya daya graviti. Daya graviti. Yap. Okey. Daya graviti cikgu. Daya graviti adalah daya yang mengarah ke pusat bumi. Mengarah ke pusat bumi. So, arah dia mesti ke bawah. Boleh Okey. Okey, so semua objek yang kita lambung ke atas ataupun kita lepaskan daripada atas, dia Yap. akan ditarik semula ke Ke bawah. pusat bumi. Okey. Okey, boleh. Okey, Itu dia. Azhar pernah dengar tak nama Sir Isaac Newton? Oh, tak pernah cikgu. Tak pernah. So itu adalah Yap. saintis pertama Yap. yang menemui daya graviti. Okey. Di mana dia perhatikan ada buah apple yang jatuh ke bumi. Jadi dari situ dia buat pemerhatian, dia buat kajian, maka dia menemui daya graviti. Graviti. Jadi bersempena dengan nama Sir Isaac Newton ni, Yap. okey, semua unit untuk daya diberi unit Newton. Newton. Unit ni macam ni contohnya. Kalau panjang, apa unit dia? CM. cm, meter. Meter. Okey, itu unit dia. Tapi untuk daya, unitnya adalah Newton. Newton. Wah, Okey, okey. bagus. Okey, jadi untuk graviti ni, Yap. okey, dia juga berkaitan dengan berat. Berat, okey. Sebelum cikgu terangkan tentang berat, kita akan buat dulu satu aktiviti. Boleh, cikgu? Boleh. Boleh. Okey, untuk aktiviti ini cikgu nak minta Azhar untuk ambil buah apple. Okey. Jangan makan. Oh. Jangan makan. Baru Bukan untuk terfikir nak makan, makan. Cikgu dah baca lah fikiran saya, cikgu. Okey, buah apple tersebut Yap. letakkan atas alat penimbang. Okey. Kemudian ambil bacaan dia. Okey, bacaannya 121.12 gram. Okey. So 121.12 gram. Itu merujuk kepada apa? Adakah berat dia ataupun adakah panjang dia? Berat dia, cikgu. Berat dia, Ya. bagus. Okey, so biasanya kita akan fikir itu adalah berat dia, Ya. betul? Azhar tak kisah ke kalau cikgu tanya berapa berat Azhar? Alamak. Alamak. Saya sebenarnya boleh, cikgu, boleh boleh, cikgu. ya? Berat Berapa? saya, cikgu, 77 Okey, cikgu. 77 kilogram. Ya. So semua orang akan fikir itu adalah berat, Ya, betul? betul, Tapi cikgu. sebenarnya salah. Salah, cikgu? Ya, itu bukan berat. Itu adalah jisim. Okey. Jadi yang kita timbang tadi, kita bukan timbang berat dia. Ya. Kita timbang jisim dia. Macam cikgu sendiri pun katalah 63 kilogram. Ya. Okey, itu bukan berat cikgu, tapi itu adalah Jisim. jisim cikgu. Ya. So semua objek mempunyai jisim. Jisim. Jadi berat tu apa? Berat itu apa? Berat Ya. adalah daya graviti, okey, yang kita belajar tadi, daya graviti yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Okey. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. So, untuk di bumi kita ni, okey, bagi 100 gram jisim, Ya. beratnya adalah 1 Newton sahaja. 100 gram 1 Newton, 100 gram cikgu, jisim 1 Newton. Okey. Okey, ataupun untuk 1000 gram atau 1 kilogram, Ya. beratnya adalah 10 Newton. Newton. Okey, so cikgu bagi contoh sekali lagi. Okey, kalau berat cikgu, jisim cikgu tadi 63 kilogram. Berapa berat cikgu? Berat cikgu 63 kilogram. Bersamaan, cikgu, Bersamaan. dengan tadi 60 kali 10 cikgu, Kali 600 10, Newton. ya. 630 Newton. Bagus. Unit tu penting Unit tu penting. Itu dia. 630 Newton. Newton. Jadi kita nak tengok, okey, kita nak tengok adakah
betul 100 gram ni Yap. okey 1 Newton. Okey. Jadi kita cikgu nak minta Azhar untuk ambil pemberat 100 gram tersebut. Boleh cikgu? Ni cikgu Ya. Wah, okey. Ni dia ada tulis 100 gram, 100 gram Okey. dan gantungkan kepada neraca spring. Okey, neraca spring adalah alat untuk mengukur daya. Okey, ini Okey, dia. ambil bacaan pada Newton Okey, bacaannya adalah 1 Newton cikgu. Okey, Untuk 1 Newton 100 gram. Okey. So saya ada alasan lah cikgu lepas ni kalau orang tanya berat Azhar berapa, saya boleh cakap ini bukan berat, ini Kan. jisim. Kan. Ya. Ha. So nak cover balik lah, kadang-kadang orang cakap saya gemuk cikgu. Oh. Okey. Tak adalah. Sihat. Sihat alhamdulillah. Okey, 1 Newton cikgu Ya, betul 1 Newton. Okey, Okey. so kita dah belajar tadi Yap. tentang daya graviti. Yap. Kita dah belajar juga tentang berat. Di Yap. mana berat adalah daya graviti yang bertindak ke atas objek tersebut. Betul? Betul, cikgu. Ingat lagi tak daya graviti arah dia ke mana? Arah dia ke bawah. Arah dia ke bawah. dia ditarik Maka ke bawah. untuk berat pun arahnya adalah ke bawah juga. Ke bawah. Okey. Okey, So boleh, sama ya? dengan daya graviti tadi cikgu. Sama dengan daya graviti. Okey. So daya graviti dan juga daya berat adalah menjurus ke bawah lah. Ya, betul. Okey. Baik, Okey. cikgu. So, kita nak teruskan dengan aktiviti seterusnya? Boleh, cikgu. Okey. Untuk aktiviti seterusnya, cikgu nak minta Azhar Yap. ambil pemberat yang ada pada kaki ritot. Okey, di sini cikgu Okey. Ini juga sama juga pemberat 100 gram cikgu. Okey, pemberat 100 gram. Okey, Okey. sebelum itu Azhar, Yap. dekat kaki ritot kita, kita ada pembaris dan juga spring. Okey, Jadi ini boleh dia. tak cikgu nak minta Azhar bacakan dahulu, okey, berapa bacaan dia sekarang? Berapa panjang spring Bacaan tu? dia 25 cikgu. Okey, 25. Okey, Ya. bacaannya adalah 25 cm. Jadi sekarang kita nak tengok apa jadi bila kita gantungkan pemberat pada spring tersebut. Okey. So saya gantung cikgu Ya, gantung. Okey. Bismillah. Okey, dia menjadi ke bawah lagi cikgu. Betul. Berapa bacaan dia sekarang? Bacaannya sekarang adalah alamak dia goyang lah cikgu. Goyang-goyang. Saya ambil yang atas ni ke yang bawah ni cikgu? Okey, yang bahagian atas tu. Yang batas. Yang spring, pada spring tu. Okey, pada spring dia adalah 31 cikgu. 31. Ya. Kalau bacaan asal dia tadi berapa? 25 cikgu. 25. Maksudnya dia telah memanjang sebanyak berapa cm? 6 cikgu. 6 cm. Okey. So sekarang kita nak tengok apa jadi pula kalau kita lepaskan balik pemberat tersebut. Okey. Keluarkan So, balik. saya keluarkan balik, cikgu? Ya. Okey. Dia akan kembali kepada 25 cikgu. Okey, so dia kembali kepada 25 Ya. cm. Jadi kenapa dia boleh jadi macam tu? Boleh jadi pergi kepada 31, Ya. pergi kepada 25 balik. Apa yang menyebabkan berlakunya perkara tersebut, Azhar? Agak-agaknya. Adalah disebabkan daya graviti cikgu. Okey, so kita akan kata disebabkan oleh daya graviti. Graviti. Okey, tapi untuk aktiviti ini sebenarnya dia adalah melibatkan daya elastik. Oh, daya elastik, Daya cikgu. elastik. Okey. Okey, di mana daya elastik ini dia wujud dalam bahan yang boleh kita regangkan atau kita mampatkan. Okey. Agak-agak Azhar, apa contoh bahan yang kita boleh regangkan dan kita boleh mampatkan balik? Ataupun regangkan sahaja ke, mampatkan sahaja ke? Satu spring lah cikgu. Satu spring lah kan? Yang biasa duk main masa ya. zaman kecil-kecil dulu. Betul cikgu. Masa zaman kecil-kecil Getah, dulu. cikgu. Yes, getah. Dan ya. juga kalau orang lelaki dia biasanya mesti suka main-mainan ni. Apa tu? Lastik. Lastik. Okey, lastik Okey. Saya selalu dulu lastik burung cikgu. Ya, memang lastik burung. Tapi kita tak tahu pun apa konsep yang kita gunakan. Tapi kalau Rupa-rupanya. plastisin, adakah dia tergolong dalam daya elastik ni juga cikgu? Okey, plastisin bila kita tekan dia, adakah dia boleh kembali kepada bentuk asal Tak. dia? Boleh tak kita kembalikan dia ke bentuk asal? Boleh? Macam mana kita nak kembalikan tak boleh, dia tak ke boleh. bentuk Maksudnya asal? bila Tak dah boleh pick, kan? dia tak kembali tak betul. boleh. So dia tak okey. ada daya elastik lah. Daya elastik tu. okey. Okey. Baik, itu dia. Alhamdulillah. Banyak yang aktiviti yang kita lakukan pada pagi ini dan juga banyak yang saya dapat. Ada daya graviti, daya berat dan the main point yang saya akan ambil adalah jisim tadi cikgu. Ya, jisim itu penting. So kalau 77 kilo beratnya. No, it's jisim. It's not berat. Kita tak cakap 770 kan? Jangan cikgu. Kalau itu lagi berat cikgu. Ya. Baik, Alhamdulillah. So, adik-adik semua setakat ni memahami apa yang cikgu sampaikan?
Semua faham? Okey, saya selaku ketua kelas cikgu, mewakili diorang, dia kata faham cikgu. Kalau betul faham, kita kena uji. Nak tahu betul ke dia faham. Jadi boleh tak cikgu nak uji dia? Kita uji kejap lagi cikgu. Kita bagi diorang absorb dulu. Saya nampak diorang pun dah macam nervous. Alamak, kena uji pula. Tapi jangan ke mana-mana, kita akan uji mereka selepas ini dalam Trust Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Trust Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik cikgu, tadi kita dah buat banyak aktiviti, antaranya pasal daya graviti, daya elastik lah apa semua. Tapi saya teringat tadi, kan cikgu nak uji pelajar-pelajar kita. So saya selaku ketua kelas ni, saya nak mempersilakan cikgu untuk menguji rakan-rakan kita ni, insya-Allah. Okey, so ujiannya sikit je, senang je. Okey, cikgu nak tanya Sarah dulu Okey, Sarah. Sarah, apa nama daya yang menarik kita ke pusat bumi supaya kita tak terapung ni, Sarah? Daya graviti, cikgu. Okey, daya graviti. Okey, satu lagi. Boleh satu lagi? Ya, silakan cikgu. Okey, cikgu nak tanya kepada Isma. Okey, Isma, apakah nama daya yang wujud dalam bahan yang boleh meregang dan juga mampat? Daya elastik, cikgu. Ya, betul. Daya elastik. Bagus. Sudah-sudah. Nasib baik awak tak malukan ketua kelas awak ni kat depan, cik. Semua steady-steady, cikgu. Baik, kita nak teruskan, cikgu. Okey, so untuk kali ini kita akan nak teruskan pula dengan aktiviti yang seterusnya bagi daya yang seterusnya. Yep. Okey, so apa yang cikgu nak buat sekarang adalah cikgu nak minta Azhar untuk buka dulu penutup botol air kita tu. Ni siap ada itik comel lagi. Itik dulu tepi sekejap jangan berenang lagi. Okey, baik cikgu. Okay. Saya dah buka so air sekarang, dulu. Sekarang ambil apple. Okey. Bukan untuk makan lagi, cikgu. Bukan untuk makan lagi. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya Azhar dulu. Agak-agaknya apa akan jadi pada apple ini? Adakah dia akan terapung ataupun tenggelam? Saya rasa dia akan terapung, cikgu. Okey, kita nak tahu mesti kita kena buat baru kita tahu. Yes, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masukkan dalam air, cikgu. Ya, boleh. Okey, memang best student lah kan sebab tu boleh jadi ketua kelas. Amin. Okey. So kenapa apple itu boleh terapung? Sebab dia ada daya graviti, cikgu. Daya graviti, tapi kalau daya graviti dia akan tarik ke bawah. Betul. Okey. Tapi Daya betul apungan, juga cikgu. sebenarnya. Betul juga, cikgu. Betul. Okey. Semua cikgu dah bagi tahu, semua objek dia akan mempunyai berat. Maka pada apple tersebut ada berat yang bertindak ke atasnya, okey? Berat yang bertindak ke bawah kan? Bawah, ya. Tetapi dalam masa yang sama dia ada satu lagi daya yang lebih besar magnitude dia, okey? Yang dipanggil sebagai daya apungan. Di mana daya apungan ini sekarang bertindak ke atas. So ini dia berlawan, cikgu. Dia berlawan. Tetapi siapa yang menang sekarang? Sekarang ni apungan berat yang atau menang. daya apungan? Apungan, cikgu. Yes, daya apungan yang menang. Sebab itu dia terapung. Jadi itu dia. kita kena tahulah sama ada sesuatu objek itu berat dia lebih tinggi ke daya apungan dia lebih tinggi. Jadi kita kena buat aktiviti. Boleh tak Azhar tolong keluarkan dahulu apple tersebut? Boleh, cikgu. Ni dah siap-siap basuh ni, cikgu. Boleh terus makan lah, cikgu. Okey. Okey, so kita nak buat aktiviti. Okey.
Jadi kat sini, okey, cikgu akan berada di belakang boleh Azhar? Boleh, cikgu. Okey, Silakan, cikgu. boleh. Okey, apa yang cikgu nak Azhar buat adalah gantungkan pemberat 100 gram tadi Okey. kepada neraca spring. Okey. Kemudian baca berapa bacaan dia? Yang ni cikgu Ya. Okey, bacaannya adalah 1 Newton cikgu. 1 Newton. Yep. Okey, 1 Newton. Newton. Okey. Okey. Okey, Alright. okey, sekarang ni cikgu nak kamu masukkan ke dalam air. Air. Dan ambil berapa bacaan dia? Okey, saya masukkan sampai bawah cikgu Okey, So bacaannya adalah alamak tak sampai 1 Newton cikgu. tak apa. Berapa bacaan dia? 0.6 7 8 0.8 cikgu. Okey, 0.8. Yap. Okey, untuk dapatkan daya apungan, daya apungan adalah berat sebenar. Maksudnya berat semasa di udara. Yap. Tolak dengan berat ketara, iaitu berat semasa di dalam air. Air. Jadi boleh tak cikgu nak minta Sriman untuk kirakan berapa bacaan daya apungan? Okey, 1 Newton, okey, 1.0 tolak dengan 0.8. So berapa daya apungan dia Sriman? 0.2 Newton. Kenapa cikgu tak boleh nak tulis? Okey, 0.2 Newton. So kalau kita tengok kat sini, berat dia semasa di dalam air, okey, adalah lebih besar daripada daya apungan dia. So Yap. sekarang siapa yang menang? Berat Berat yang menang. menang. Jadi bila berat yang menang, dia akan terapung ataupun tenggelam. dia akan tenggelam cikgu. Dia akan tenggelam. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Cikgu tak tulislah Ya. boleh. Okey, dia akan tenggelam. Jadi nak tahu betul ke tak? Macam mana nak buat? Kena test. Kena test. Okey, Okey. boleh masukkan, cuba masukkan ke dalam air. Masukkan Lepaskan sahaja ke dalam air. Okey, betul ya dia betul, tenggelam. cikgu. Okey, so Betul kita dia. akan ulang lagi dengan menggunakan itik comel tu pula. Okey, so barulah comel itik kita. ni boleh masuk air. So berapa berat sebenar dia? Gantungkan dia pada neraca spring. Okey. Kita tengok itik comel ni time to mandi. Okey. Okey. Berat sebenar dulu di udara dulu. Berapa? Okey, berat sebenar dia cikgu 0.2 cikgu. 0.2. Okey. Berat ketara dia semasa di dalam air? Okey. Kosong cikgu. Kosong. Okey. 0.2 tolak dengan kosong. So, berapa daya apungan dia? Cikgu boleh tanya murid cikgu tak? Cikgu nak tanya Hadif. Hadif, berapa daya apungan dia sekarang Hadif? 0.2 tolak dengan kosong. Ya. Kosong point? Okey. 0.2. Ya, 0.2. Okey. Daya apungan sama kan dengan tadi? Ya. Tapi, sekarang siapa yang menang? Daya apungan ataupun berat? Daya apungan cikgu. Daya apungan yang menang. Maka dia akan terapung ataupun tenggelam. Dia akan terapung cikgu. Test. Okey, jom. Kita Tengok. tengok. Biasa kita ujilah. Kita uji. So Seronok dia mandi memang dalam tu. akan terapung. Terapung. Okey, sebab apa? Sebab daya apungan dia lebih besar. Ya. Okey. So cikgu nak kaitkan sikit daya apungan ni dengan ketumpatan. Okey, kat sini, okey, boleh keluarkan dulu itik tu kesian boleh, dia. cikgu. Lemas dia sekejap lagi cikgu. Dia emas dia nanti. Okey, Okey. so kat sini cikgu ada 2 bongkar. Okey, boleh Azhar tolong tunjukkan? Okey. Boleh, cikgu. Satu Okey, bongkar ini dia. kuprum, okey, Ya. dan satu lagi bongkar Kayu. Okey, sekarang ni yang ini adalah untuk bongkar kuprum. Okey, bongkar kuprum Bongkar ini cikgu, kuprum ketumpatannya adalah 9.03 gram per cm padu. Okey, so okey. kita nak masukkan dia ke dalam air dan kita nak tahu sama ada dia terapung ataupun tenggelam. Okey, so saya masukkan dalam air cikgu Ya. Bismillah. Dia tenggelam. cikgu. Okey, kenapa dia tenggelam? Okey. Azhar boleh tak tunjukkan kepada penonton di luar sana? Yep. Okey, bacaan ketumpatan untuk air. Okey, boleh cikgu. Ini dia cikgu. Ini ketua kelas dah tolong tunjukkan ya. Itu Okey. dia. So, ini adalah 1 gram per sentimeter padu. So kalau kita tengok kat sini, bacaan untuk kuprum adalah 9.03. Maksudnya dia lebih tumpat atau kurang tumpat? Dia lebih tumpat cikgu. Dia lebih tumpat. Okey, untuk bahan yang lebih tumpat dia akan Tenggelam. Macam mana kalau bahan tu kurang tumpat? Contohnya untuk bongkar, okey. Contohnya untuk bongkar kayu. Okey. Kita test cikgu. Kita test. Okey.
Okey, ini adalah bongkah kayu. So kita masukkan jeng. Okey. Dia akan terapung. Sebab apa? Sebab daya apungan untuk bahan yang kurang tumpat dia lebih besar daripada berat, maka dia akan terapung. Okey. Okey, So boleh. semakin besar daya apungan, semakin semakin dia terapung lah. Ya betul. Semakin dia Kalau nak buat terapung, dia kurang hipotesi, tumpat cikgu. lah. Okey, boleh Okey. So, Alright. kalau objek yang lebih tumpat ni, kalau objek yang kurang tumpat ni, kita cuba untuk tenggelamkan dia. Okey, apa yang jadi adalah daya apungan dia akan jadi lagi besar daripada berat, maka bila kita lepaskan dia akan ditolak naik semula. Okey. Tetapi kalau objek tu dia lebih tumpat, okey, kalau kita cuba untuk apungkan dia, okey, berat dia lebih besar, maka dia tetap akan turun ke bawah. turun semula ke bawah. Okey. Itu dia. Untuk Itu. hari ini kita dapat belajar berkenaan dengan daya apungan, cikgu. Ya, betul. Kan? So kita tengok macam mana daya apungan ni menyebabkan sesuatu benda tu boleh naik ataupun dia semakin tenggelam. Baik, sementara kita nak saya nak main dengan air ni lagi. So kita nak berhenti rehat seketika kepada anda. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik, tadi kita dah belajar berkenaan dengan daya apungan, cikgu. Betul. So kita nak teruskan aktiviti kita ataupun kelas kita pada pagi ni, cikgu, silakan. Okey. Sebelum tu boleh tak cikgu nak tanya dulu sikit kepada murid cikgu? Boleh, cikgu. Okey, boleh. Okey, cikgu nak tanya kepada Puteri. Puteri, apa akan jadi kepada objek kalau daya apungan dia lebih besar daripada berat? Adakah dia terapung atau tenggelam? Dia akan terapung. Sebab Okey, daya bagus. apungan dia lagi besar daripada berat. Okey, kemudian cikgu nak tanya Ya. Bashira, Bashira seorang lagi. Okey, Bashira, soalan cikgu, kalau objek tersebut dia lebih tumpat dari air, maka dia akan terapung ataupun dia akan tenggelam? Dia akan tenggelam, cikgu. Dia akan tenggelam. Okey, so untuk seterusnya ni kita nak belajar tentang konsep ketumpatan tadi dalam kehidupan harian kita. Okey. Jadi kita nak tengok video dulu. Ya. Azhar, boleh kita tengok cikgu. video Jom, dahulu. kita tengok sama-sama. Itu dia, cikgu. Okey. Azhar perasan tak tadi kapal yang sama, tapi adakah dia bergerak di lautan yang sama? Tidak, cikgu. Dia bergerak di lautan yang berbeza. Bila dia bergerak di lautan yang berbeza, okey, ketumpatan lautan tersebut adalah berbeza-beza. Sebab okey. apa? Sebab perbezaan suhu dengan kepekatan garam. Sebab tu ada kawasan yang kita panggil laut mati yang Ya. orang boleh timbul tu kan. Cuba kalau pergi pantai kita, timbul tak kita? Tak, cikgu. Tak Okey. Dia akan timbul persoalan di manakah orang yang mati tu. Jadi macam mana kapal tersebut nak tahu dia selamat ke tidak berlayar? Maka dia akan menggunakan satu penunjuk ni kita panggil garisan prinsel. Okey, garisan prinsel ni dia akan tunjukkan simbol yang berbeza untuk lautan yang berbeza. Contoh dia macam tadi kita berada di lautan musim sejuk. Okey, lautan musim sejuk untuk ketumpatan dia, penanda dia adalah W. Maka selagi kita dapat lihat tanda W tersebut, kita selamat. Tetapi
Kalau kita dah tak dapat lihat W tersebut, maksudnya mungkin kapal tersebut akan tenggelam. Sebab apa? Sebab air tu sekarang akan jadi kurang tumpat daripada bukan air jadi kurang tumpat, maksudnya kapal tu sekarang berada dalam keadaan yang lebih tumpat daripada air. Okey. So, boleh boleh cikgu. Sebab saya perasan juga tadi dekat video tadi, kalau kita tengok macam dekat air tawar, dia punya kapal tu akan lebih tenggelam berbanding dekat kawasan air lain lah, macam tropika apa semua tu kan cikgu kan? Ya, betul. Okey. So contohnya kalau dia berada dekat, okey cikgu tunjuk, sorry. Okey, kalau dia berada di air tawar. Okey, air tawar maksudnya kita kena nampak garisan dia yang F tu. Selagi kita nampak, kita selamat. Okey. Okey, contohnya untuk air tawar tropika ni TF. Selagi kita nampak, kita berada dalam kapal tersebut lah. Kapal tersebut berada dalam aras yang selamat. Tapi kalau dah tak nampak, maksudnya dah jadi Titanic lah nanti jawab dia. Itu dia. So itu orang kata sebagai penanda aras lah. Penanda aras untuk menentukan selamat ke tidak untuk berlayar. Itu dia. Alright. So ini juga dalam apa nama kita bagi topik daya apungan cikgu Ya, masih lagi daya apungan. Itu dia. So hari ini kita dapat belajar antaranya yang mungkin saya boleh recap balik. Kita belajar berkenaan dengan daya geseran, daya graviti, daya berat, daya elastik dan juga daya apungan cikgu. Betul. Okey, so sangat seronok. Baik, kita nak tanya pelajar-pelajar kita, so far macam mana? Okey ke tak okey? Seronok tak belajar pagi ni? Semua seronok, semua mantap lagi. Baik cikgu, kalau saya perasan tadi juga dekat video ada daya apungan berkenaan dengan apa balon udara panas. Tetapi mungkin timbul persoalan juga kalau kan api, bagaimana api yang keluar tu boleh menyebabkan balon tu naik cikgu? Okey. Sebenarnya untuk daya apungan, daya apungan adalah daya yang wujud apabila sesuatu objek berada dalam bendali. Bila kita sebut bendali, biasa orang akan fikir cecair. Tetapi sebenarnya bendali adalah untuk cecair dan juga gas. Okey. So bila dalam keadaan gas, kita pasang api kan. Okey, api tu akan menyebabkan udara mengembang dan menjadi kurang tumpat. Bila dia kurang tumpat, maka dia akan terapung. Itu dia. Saya tak pernah lagi lah naik balon panas cikgu. Selalu tengok video je. So bila kita belajar pasal daya apungan ni, teringat dan tadi pun ada kita tonton juga video berkenaan dengan balon panas juga kan. Mungkin yalah persoalan timbul juga, persoalan bagaimana boleh timbul. So kita dapat jawapannya daripada cikgu sebentar tadi, dan bila cikgu sebut pasal laut mati tadi cikgu, saya berkesempatan cikgu ke sana. Ya. Pernah sampai sekali lah, dan memang betul-betul terapung cikgu. Dah test lah, memang dah test. Sebab Kan? kita apa-apa kita kena test sendiri betul, kan. Cikgu, betul. Macam kita saya belajar sebenarnya ini pun semua kita test. Saya pun sebenarnya macam agak kurang yakin kan, sebab selalu dengar macam cikgu cakap lah, selagi mana kita tidak melakukan eksperimen ataupun uji kaji, mungkin selagi itu kita akan masih ada keraguan kan. So bila sampai kat sana pun, kawan-kawan saya yang melebihi 100 kilo test pun masih terapung cikgu. Cikgu kena cuba. So kalau itu disebabkan garam cikgu garam yang disebabkan oleh kepekatan garam. So semakin pekat garam akan menyebabkan kita semakin kepekatan garam. Bila garam tu lagi pekat, maksudnya lautan tersebut akan jadi lebih tumpat berbanding kita lah. Dan itu menyebabkan kita terapung tadi cikgu. Betul. Itu dia. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak cikgu untuk kelas kita pada hari ini, dan mungkin cikgu kata-kata akhir cikgu ataupun rumusan berkenaan dengan topik yang kita belajar hari ini, sains dan juga fizik dalam topik daya dan gerakan ni cikgu. Silakan cikgu. Okey, so daya dan gerakan ini sebenarnya sangat pentinglah dalam kehidupan harian kita. Jadi hari ini apa yang kita belajar tentang jenis-jenis daya. Ada 6 daya yang cikgu ajar hari ini, iaitu daya geseran, daya graviti, berat, daya normal, daya elastik, dan juga daya apungan. Dan daya apungan kita kaitkan dengan ketumpatan. So kalau objek tu kurang tumpat, maksudnya sebab apa? Sebab daya apungan dia adalah tinggi. Kalau objek tu dia lebih tumpat, sebab apa? Sebab daya apungan dia kurang daripada berat.
Itu dia. Baik, terima kasih banyak cikgu atas kelas yang cikgu sampai ataupun ilmu yang cikgu sampaikan pada hari ini. Mungkin adik-adik ada soalan ke nak ditanyakan kepada cikgu? Last sebelum orang kata apa, kita mengakhiri. Ada ke? Tak ada soalan, Tak jadi ada. kita lah kot kena tanya soalan. Cikgu nak tanya soalan ke? Tak adalah, cikgu gurau je. Dia orang selalu Okey. berdebar kalau tanya soalan. Ya, baik, itu dia. Maksudnya dia orang dah faham dan juga hadam apa yang cikgu sampaikan pada pagi ini. Saya pun dah dapat macam cikgu sebut tadi, berkenaan dengan daya, maksudnya tarik dan juga tolak, daya geseran, daya graviti, daya berat, daya elastik dan juga daya apungan. Yang dapat kita belajar pada hari ini. Dan insya-Allah kepada anda semua yang menonton, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada lagi satu subjek, sains sukan keagresifan dalam sukan bersama-sama dengan saya. Alright, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Dalam ajarannya ada harapan, dalam tegurannya ada doa, dalam marahnya ada sayang, dalam diamnya ada kebijaksanaan, dalam tangannya ada sasiah terbina. Terima kasih, cikgu. Yang saya tahu daya graviti ini daya yang menarik semua objek ke bumi. Macam sekarang ni kita tak terapung sebab ada daya graviti yang menarik kita. Daya ampunan boleh menggerakkan objek yang terapung di atas air dan kita boleh menggunakannya untuk keselamatan diri seperti pelampung dan jaket keselamatan. Geseran berlaku apabila dua permukaan bersentuhan seperti menggosok tangan dan tapak kasut bergeser dengan lantai. Contoh daya kehidupan seharian adalah menarik pintu, menolak kursi, memakai baju dan memicit ubat gigi. Didik TV KPM